Okey, ada satu persoalan. Adakah jin boleh ganggu emosi manusia? Jadi kita kena faham bahawa emosi manusia ni boleh terganggu, dan boleh terganggu dengan sebab-sebab tertentu. Contohnya terlalu penat, balik kerja lewat, pamonya bila balik kerja tiba-tiba anak bergaduh sama sendiri. Jadi emosi yang sedia ada dengan tugasan-tugasan yang banyak itu boleh terganggu dengan sebab itu. Ataupun mungkin dengan sebab contohnya dia bisnes dia tak laku, tak lingkup, bisnes dia lingkup, ataupun mungkin dengan sebab gaduh dengan isteri dia dan sebagainya. Atau mungkin boleh berlaku juga dengan kanak-kanak kecil. Kan kanak-kanak kecil bila dia nak sesuatu, nak mainan, pamonya dah pergi ke supermarket, tiba-tiba nampak mainan besar, beruang besar contohnya. Jadi ketika itu ayah dia tak nak belikan, maka dia pun stres juga, emosi dia terganggu tu. Maka kanak-kanak seperti itu kadang-kadang dia akan tunjuk protes dia. Contoh dia baling bantalnya, dia menangis, atau dia ketuk kepala adik dia dan sebagainya. Ini maknanya emosi ini perkara yang biasa, yang boleh berlaku, boleh berlakulah kepada sesiapa saja, sama ada kanak-kanak, orang yang dewasa, dan juga orang yang lebih tua. Cuma persoalannya apakah sekadar emosi sahaja manusia tidak boleh diganggu oleh jin atau syaitan? Sebenarnya boleh berlaku. Contohnya pernah jadi satu kisah, ada seorang suami isteri, dia bergaduh di rumah dia lah. Saya tak tahu sebab apa gaduh. Jadi akhirnya bergaduh di rumah dia, bertengkar lah di rumah dia, kemudian melarat sampai keluar rumah. Sampai keluar rumah, tiba-tiba isteri dia tumbang, pingsan dan tak sedar diri. Tidak berapa lama kemudian isteri dia sedar balik. Bila sedar balik, isteri ni tidak sebagaimana yang sebelumnya. Dia punya kasarnya, dia punya perwatakan dia, muka dia dah berubah. Boleh dikatakan mirip muka pun dah berubah. Dulu muka cerah-cerah, sekarang dah jadi muka kemerah-merahan dengan mata merah dan sebagainya. Jadi walaupun suami dah minta ampun, dah minta maaf, tetapi tetap juga isteri menyalahkan, menuduh, mencaci maki suami dan sebagainya. Maka ketika itulah bila dibawa ke hospital, maka keadaan seperti itu juga. Dan bila dia buat rawatan, maka dia dapati bahawa isteri dia sebenarnya dia tumbang pingsan waktu dia bergaduh daripada dalam rumah tu sampai keluar rumah tu. Kemudian kebetulan suami dan isteri tu dia melintasi satu kawasan tempat bakar sampah, yang banyak najis pun berselerak di situ. Maka di situ dia tumbang. Maka setelah kita rawat, kita mendapati bahawa isteri ni dia tumbang pingsan bukan disebabkan kerana sedikit pergaduhan dengan suami dia, pertengkaran dengan suami dia, tapi disebabkan ada sesuatu yang telah masuk dalam tubuh isteri dia ketika emosi isterinya tidak stabil. Bila emosi isteri tidak stabil, maka peluang syaitan atau jin akan masuk. Jadi sebab itulah kita bimbang keadaan ini berlaku. Jadi kita kena kawal, jangan sampai kepada tahap tidak mampu dikawal. Sebab pernah kita berjumpa dengan seorang pegawai kerajaan, berjawatan tinggi lah. Dia pernah berusaha untuk tujuan bangunan, sedangkan dia sentiasa memberi motivasi kepada orang, pada ahli masyarakat, seorang motivator lah, seorang penceramah, dan ramai daripada kalangan ahli masyarakat yang mendapat nasihat daripada dia. Rupa-rupanya dia tertekan dengan sebab yang di luar jangkaan. Bila pergi hospital, doktor kata tak ada masalah, tuan dia kata semua normal. Tapi rupa-rupanya disebabkan banyak sangat tugasan, banyak sangat kerja, banyak sangat masalah yang terpaksa dipikirkan, maka sampai terbawa-bawa ke rumah. Jadi akhirnya dalam keadaan seperti itu menimbulkan stres pada diri dia, dan ketika itulah gangguan masuk dalam badan dia, dan dia pun mungkin terlepas pandang untuk beramal. Kan bila semayang nak cepat saja, wirid pun nak cepat, baca Quran pun tak sempat, selawat pun tak sempat, baca ayat peninding pun tak sempat, maka memberi peluang kepada syaitan atau jin untuk masuk dalam badan dia, dan akhirnya mungkin mengganggu fikiran dia, mengganggu hati dia, dan itu menyebabkan dia terpaksa terjun bangunan. Ini yang mungkin berlaku juga waktu musim Covid dulu kan, ramai yang bunuh diri terjun disebabkan tekanan daripada keuangan yang begitu dahsyat berlaku, kemudian keluarga pula bergaduh dan sebagainya. Jadi bermaksud di sini bahawa syaitan atau jin ini sebenarnya boleh masuk dalam badan kita. Sebab dalam hadis Nabi, Rasulullah SAW menyatakan bahawa inna syaitana yajri minal insan majrad dam. Sesungguhnya syaitan ni dia boleh berlari dalam tubuh badan manusia
seperti mengikut laluan aliran darah. Macam kita ni, darah kita dia pam setiap hari kan, jantung pam, ada yang pergi kotak, pergi tangan, kaki, perut dan sebagainya. Syaitan boleh masuk ikut saliran-saliran atau aliran-aliran darah tersebut. Sebab itulah sebaik-baiklah kita ni bila kita kita ada masa kita pergilah berbekam. Kalau umpama jangan biarkan darah yang terkumpul dengan kita makan segala macam, dengan rimau yang gajah semua kita makan. Maka kalau kita biarkan begitu, jadi dibimbangilah syaitan, jin mudah masuk dalam tubuh kita. Jadi kena bersihkan. Ada kaedah-kaedah yang baru, kaedah-kaedah yang agak tradisional menggunakan kaedah bekam, dan juga kaedah-kaedah yang kita kena rujuk bahagian doktor. Jadi makna di sini emosi yang tidak stabil seperti terlampau marah, panas baran dan sebagainya, maka ini boleh memberi peluang kepada syaitan untuk menunggang orang yang terkena dengan emosi yang tidak stabil itu. Wallahu alam.